Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kita pada pagi ini dapat bersama-sama dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Taala akan memberi keberkatan kepada kita pada bulan ini, dan hari ini insya-Allah moga-moga Allah Taala akan memberkati kepada semua sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersama-sama di dua surah hari ini. Yang pertama sekali ialah surah Al-Qadar, iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat yang ke-5, dan kemudian seterusnya kita akan masuk pula selepas daripada itu kepada surah Al-Bayyinah, ya. Surah Al-Bayyinah iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 7. Surah Al-Bayyinah ini mengandungi 8 ayat. Jadi kita akan baca pada hari ini kerana kita mengikut muka surat, insya-Allah. Kita muka surat kita hari ini 598. 598. Jadi pada muka surat ini kita hanya akan menghabiskan surah Al-Bayyinah daripada ayat 1 hingga ayat 7 sahaja. Kerana selepas daripada ni, iaitu muka surat 599, kita akan ada satu lagi ayat daripada surah Al-Bayyinah, tapi kita tak habiskanlah insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan tengok apakah yang Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu kepada kita melalui muka surat yang akan kita baca pada hari ini, iaitu dalam surah Al-Qadar dan juga surah Al-Bayyinah. Jadi sebagaimana maklumlah, surah Al-Qadar ini adalah surah Makkiyah yang masyhurnya, dan juga kemudian tu surah Al-Bayyinah adalah surah Madaniyah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan surah Al-Qadar ini sebagaimana yang disebutkan oleh setengah daripada ulama, mempunyai hikmahnya, iaitu menurut susunannya diletakkan selepas daripada surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq yang kita baca sebelum daripada ni pada sesi lepas. Surah Al-Alaq ini ialah sebagaimana juga kita sebutkan terbahagi kepada dua bahagian. Part yang pertama iaitu menceritakan turun pada awal-awal ketika Nabi SAW menjadi Nabi, iaitu di Gua Hira. Kemudian part yang kedua diturunkan selepas daripada Nabi SAW menghadapi tekanan dan juga menghadapi larangan, menghadapi bangkangan daripada orang-orang kafir Mekah. Jadi itu dua part. Jadi kesemuanya menceritakan tentang Al-Quran, iaitu Quran ni awal diturunkan, dan kemudiannya Quran ini akan menjadi bersama-sama dengan baginda Nabi SAW. Jadi kamu wahai Muhammad jangan takut. Kerana kamu ini bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala akan mempertahankan kamu. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mereka ni orang-orang kafir ni mencabar kamu, memperingatkan kamu, menghalang kamu dan sebagainya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ada, iaitu bersama dengan kamu, dan jangan hiraukanlah mereka ini. Teruskan perjuangan, teruskan usaha untuk menyampaikan Islam. Surah ini, surah Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan tentang kehebatan Al-Quran tu. Jadi selepas daripada diceritakan Quran itu turun kepada Nabi Muhammad yang permulaannya, kemudiannya kamu terus hendaklah ceritakan Quran ini. Kemudian Allah Taala sebutkan dalam surah Al-Qadar ini, Allah sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan hu tu maknanya nya, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak sebutkan Al-Quran, tetapi ianya telah menjadi makruf. Jadi semua orang tahu bahawa hu itu adalah artinya Quran. Kami telah turunkannya, inna anzalnahu. Jadi itulah beberapa kelebihan yang ada dalam surah Al-Qadar. Jadi jom sama-sama insya-Allah kita tengok apakah dia yang ada di dalam surah Al-Qadar ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Insya-Allah kita baca dulu sedikit daripada awal muka surat ini, insya-Allah, untuk mendapat keberkatan daripada perjumpaan kita pada pagi ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wama adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Surah pendek saja, ada 5 ayat saja. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menamakan, memberi nama kepada surah ini surah Al-Qadar. Sebagaimana yang kita sebutkan sebelum daripada ini, bahawa nama-nama mushaf, nama-nama Quran, nama-nama surah ini sendiri, setengah besar kebanyakan daripada ulama mengatakan bahawa ianya adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ianya adalah diberi nama oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pemilihan ini adalah berdasarkan kepada
perkara yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala, makna key point yang ada di dalam surah tersebut. Jadi sebagaimana surah ini surah Al-Qadar, namanya Al-Qadar, dalam bahasa Melayu ada Al-Qadar. Kadar, Melayu katakan kadar. Jadi kadar apa? Kadar ni ukuran. Ukuran tu apa? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala secara keseluruhannya kita mungkin boleh tengok daripada surah ini, iaitu apa? Bahawa ukuran ini sebenarnya ialah pada manusia. Manusia ni mengukur. Manusia ni mengukur 1 kaki 1 inci, mengukur suhu dengan Celsiusnya, dengan Fahrenheitnya, kemudian mengukur cahaya dengan mengukur bunyinya kan, macam-macam lagi. Jadi semua benda tu ada ukuran dia. Jadi manusia telah mencipta alat-alat untuk mengukur semua tu. Mengukur bunyi, mengukur kelajuan, mengukur besar, mengukur saiz dan sebagainya. Jadi ukuran-ukuran itu kalau mengikut manusia lah, maknanya dia adalah tetap lah kan. Tetap kan. Artinya kalau 1 kilo maknanya dia tu maknanya kurang daripada 2 kilo. Tak kira kilogram ke kilometer ke kan, tapi yang kalau 2 mesti lebih daripada 1. Kalau 10 mesti lebih daripada 1. Begitu jugalah dengan 80 dan sebagainya kan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di dalam surah ini bahawa sebenarnya qadar-qadar ni adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala boleh nak ubah, boleh tak menghiraukan ukuran-ukuran ini. Kerana apa kan? Kerana itu memang milik dia kan. Itu adalah makhluk. Qadar-qadar itu adalah makhluk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah sebutkan di dalam surah ini tentang apa? Tentang malam. Jadi malam ni ada macam-macam, tak sama kan. Ada malam yang hebat, ada malam yang biasa-biasa. Begitu juga time. Ada waktu. Sebagai contohnya, waktu kita nak berbuka puasa nanti. Disebutkan bahawa itu adalah di antara waktu yang mustajab doa. Iaitu bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, time kita nak berbuka puasa, maka itu adalah di antara time yang mustajab. Begitu juga sebagai contohnya, waktu 10 hari bulan Zulhijjah, daripada 1 sampai 10 ialah waktu-waktu yang hebat tu kan, yang ada kelebihan dia. Begitu juga kemungkinan, bukan kemungkinan, tapi begitu jugalah yang berkaitan dengan tempat. Ada tempat-tempat kalau kita semayang kita dapat 100 kali ganda, 100,000 kali ganda, minta maaf. Ada tempat-tempat yang mana kita dapat 5,000 kali ganda. Begitu sesungguhnya, iaitu seperti di Masjidil Haram, seperti di Masjidil Aqsa, seperti di Masjidil Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Jadi artinya inilah tempat, masa dan segala-galanya ini sebenarnya adalah ditetapkan Allah Ta'ala yang berkuasa ke atasnya. Jadi Allah Ta'ala boleh kurangkan, Allah Ta'ala boleh lebihkan, Allah Ta'ala boleh, semua terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu artinya Al-Qadar. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini nak bercerita tentang satu malam, iaitu malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Malam tu Lailah. Jadi kalau malam Lailatul Qadar makna 2 kali malam, tapi tak salah insya-Allah. Tak apa, sebut kan. Yang pentingnya malam itu iaitu malam Qadar ini, Allah kata kalau ikut samanya, kiraannya 24 jam juga kan. Maknanya, minta maaf, maknanya kalau malam tu jatuh matahari sehingga naiknya fajar, itu dipanggil sebagai malam. Seberapa lama masa dia? Kalau kita kata 6 jam, kita kata 12 jam lah kan. Kalau kita 13 lah. Tapi ada boleh jadi, kenapa boleh jadi tiba-tiba khairum min alfi syahr? Sebagaimana yang disebut, iaitu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan tuan-tuan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat-sahabat semua, 1000 bulan. Artinya apa? Lebih daripada 80 tahun. Jadi artinya bagaimana ini boleh berubah ni kan? Sebab itu semua tak jadi masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ni dia berkuasa, maka dia boleh menentukan malam jadi berkat, jadi hebat, lebih baik, jadi kurang baik dan sebagainya. Itu terpulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni Allah Taala nak berikan kepada kita satu benda, iaitu yang dinamakan sebagai malam Lailatul Qadar ni, ataupun Lailatul Qadar atau malam Qadar ini dengan kelebihan yang hebat. Kenapa malam Al-Qadar ni jadi hebat? Jadi Allah Taala sebutkan kat sini kerana turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu, kami turunkannya. Allah Taala tak sebut dah kan nya ni apa, tapi memang ma'ruf, memang tak ada khilaf lagi bahawa ini adalah Quran. Jadi Allah Ta'ala kata bahawa dialah yang menurunkan Quran. Seorang ulama tafsir mengatakan bahawa kehebatan Quran telah disebutkan di dalam surah ini dengan 3 perkara. Yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala sendiri mengatakan bahawa dia, inna anzalnahu, dia yang menurunkan Quran tu. Maknanya disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang pertamalah. Kemudian yang keduanya ialah keduanya, dia tidak disebutkan perkataan Quran,
tapi hanya disebutkan hu sahaja. Jadi bila disebutkan hu-nya sahaja, tapi tiba-tiba difahami itu secara terusnya difahami bahawa ia adalah Quran, itu menunjukkan satu kehebatan Quran. Kalau kita sebut nama, maknanya orang tu kurang hebat. Tapi bila disebutkannya saja, tapi terus direferkan kepada orang tu, maknanya itu menunjukkan kepada kehebatan Al-Quran. Perkara yang ketiga, kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan, iaitu apa? Iaitu waktu penurunan sendiri, waktu penurunan Al-Quran sendiri mendapat kehebatannya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menjadikan waktu turunnya Quran itu menjadi hebat. Jadi itulah disebutkan kehebatan Qurannya terletak di situ. Jadi itu tiga perkara. Jadi seterusnya Allah Taala sebut selepas daripada itu, wama adraka ma lailatul qadri. Jadi ini pertanyaan sebenarnya bukan tanya tak tahu, ataupun tanya itu sebenarnya adalah untuk dipanggil tafkhin, ataupun untuk membesarkan kehebatan Lailatul Qadar tu. Jadi sebab itulah ditanya sebenarnya tu kan. Kamu tahu tak? Kalau just sebut semintas lalu macam tu, kami turunkan Quran pada Lailatul Qadar, kemudian dia tu lebih baik daripada tu. Jadi dia kurang power. Jadi power untuk supaya nak menunjukkan kehebatan Lailatul Qadar ni. Jadi sebab itulah Allah Taala kata wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Bila ada perkataan wa ma adraka ma Lailatul Qadar tu, kamu tahu tak Lailatul Qadar tu apa? Tahu tak? Jadi bila ada persoalan macam tu, itu nak tunjukkan kehebatan Lailatul Qadar tu. Jadi seterusnya Allah Taala kata, kemudian Allah ceritalah Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, adakah nombor 1000 ni memang maksudnya 1000, ataupun makna 1000 ni ialah dalam bahasa Arab kata litaksir. Taksir ni makna nak menunjukkan banyak, tapi minima dia 1000, dan bahkan dia boleh jadi lebih daripada 1000. Jadi ada dua pendapat lah ulama dalam isu ni. Pendapat ulama tafsir yang pertamanya mengatakan bahawa memang nombor tu ialah nombor 80. Khairum min 1000. Nombor tu maknanya 1000. Tapi ada pendapat lain lagi kata tak, 1000 itu adalah menunjukkan apa ni kan, litaksir. 1000 tu ialah bukan nak menunjukkan bahawa 1000, tapi nak menunjukkan banyak. Kalau macam kita lah, kalau kita bercakap kan, jauh sampai 1000. 1000 tu maknanya jauh. Kalau 1000 kilometer, contoh kan, boleh tak kita qasar semayang? Contoh lah kata kan, kalau kata 88 boleh qasar semayang, boleh qasar semayang. Tapi kalau 1000 boleh tak? Boleh lah, ada 1000 kan, maknanya 1000, tapi bukan makna 1000, mungkin kata ribu lah maknanya kan. Jadi maknanya jauh. Jadi itu dua pendapat ulama tafsir mengatakan apa makna alf situ, iaitu 1000. Kemudian seterusnya Allah SWT kata tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Pada malam tu turunlah malaikat dan turunlah ar-ruh. Ar-ruh situ artinya malaikat Jibril. Malaikat Jibril fiha. Bukan ke malaikat Jibril itu dah malaikat, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sering begitu menyebutkan malaikat dan kemudian perkataan ruh. Jadi walaupun ruh itu sebenarnya adalah juga malaikat, tapi Allah Taala nak membesarkan. Membesarkan apa? Bahawa membesarkan menunjukkan hebatnya malaikat Jibril ni, sehingga kadang-kadang dia mendapat tempat yang tersendiri. Allah Taala dah sebut dah malaikat, tapi sebut lagi ar-ruh. Kemudian disebutkan bahawa mereka semua ni turun, malaikat-malaikat ni semua turun kenapa? Kan dengan izin Tuhan. Allah Taala izin, tak boleh min kulli amrin. Jadi min di situ majoriti ulama kata sama ada bermakna li kulli amrin, atau bermaknanya bi, iaitu bi kulli amrin. Jadi min kulli amrin maksudnya bi kulli amrin, makna bawa semua, nak tuliskan semua. Jadi menurut kebanyakan ulama, dia kata ialah nak menuliskan apa yang akan berlaku pada setahun akan datang. Wallahu alam bisawab apa ertinya itu, tapi ialah nak menunjukkan kehebatan bahawa malaikat-malaikat ni bertugas untuk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya yang terakhir Allah Taala kata ayat yang kelima, salamun hiya hatta matla'il fajri, berterusanlah ia, selamatlah ia. Selamat artinya maknanya keselamatan bagi orang-orang yang beramal bertaat dalam pada malam tu, mendapatlah pahalanya sehinggalah naik fajar. Sehinggalah naik fajar, iaitu fajar hari esoknya. Jadi maknanya nak ceritanya bahawa malam Lailatul Qadar itu hanya malam saja. Dia tidak, bila naik waktu fajar dia habislah waktunya. Jadi ulama seperti Al-Qurtubi dia telah menyebutkan kesimpulan 3 perkara yang sepatutnya kita tahu tentang Lailatul Qadar ni, iaitu yang pertamanya ulama-ulama telah bincangkan, iaitu bagus kalau kita bincangkan, iaitu apa? Yang pertama sekali, bila ia berlaku?
bila ia berlaku. Jadi banyaklah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun ada khilaf-khilaf, tetapi majoriti ulama mengatakan bahawa ia 27. Tapi bukan dah maknanya 27 tu saja kita ni kena bersungguh-sungguh, kita ni kena buat ibadat tak kan. Yang keduanya ialah perkara tentang tanda-tandanya, dan perkara yang ketiga, ulama-ulama tafsir bincang panjang tentang kelebihan-kelebihan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ni. Kita dah tengok satu kelebihan, kemudian ada lagi dalam hadis-hadis yang lain tentang kelebihan-kelebihan Lailatul Qadar ni. Jadi insya-Allah kita dah masuk dekat dengan bulan Ramadan al-Mubarak ni. Insya-Allah kita cuba tengok-tengoklah insya-Allah daripada hadis-hadis yang sahih dan juga tentang apa ni, tentang alamat dia, tentang tandanya, dan berusaha kalau boleh sepanjang Ramadan insya-Allah untuk beramal. Bila kita beramal dengan baik sepanjang Ramadan, insya-Allah automatically kita akan dapat Lailatul Qadar itu insya-Allah. Seterusnya kita akan masuk kepada satu surah baru, iaitu surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ni artinya ialah al-hujjah al-hujjah al-baligh, al-hujjah al-wadihah. Hujjah yang nyata, hujjah yang terang, maksudnya Al-Bayyinah ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah apa ni kan menyebutkan di dalam surah ini satu perkara, iaitu bayyinah, iaitu dalam ayat yang pertama lagi. Jadi surah ini dikatakan bahawa surah ini adalah surah Madaniyah. Di antara surah Madaniyah terdapat dalam ayat lazim ataupun yang terdapat di dalam juz 30 ni. Artinya majoriti semua itu adalah Makkiyah, surah yang turun di Mekah. Tetapi surah ini turunnya di Madinah. Kenapa? Di antaranya yang kita boleh lihat ialah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah ini tentang ahli kitab. Jadi kalau ada ahli kitab ni, maka kebiasaannya ialah surah itu adalah surah Madaniyah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak katakan apa dalam surah ini ialah secara keseluruhannya kita lihat kan bahawa manusia ni sebelum daripada kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terbahagi kepada tak banyak kan. Iaitu kebanyakan mereka telah kufur Sama ada mereka ni Yahudi ke, sama ada mereka ni Kristian ke, sama Kristian tu Yahudi, sama ada mereka ni Yahudi, mereka ni Kristian, ataupun mereka ni musyrikin. Jadi dibahagikan kepada tiga yang besar lah kan dua yang besar, iaitu sama ada musyrik ataupun ahli kitab. Jadi ada ahli kitab, ada musyrik. Jadi kalau musyrik itu ialah yang sembah berhala, yang sembah ni yang etis ke, yang tak ada sembah apa-apa ke, itu nama dia musyrik, syirik. Kemudian yang keduanya ialah golongan ahli kitab, iaitu golongan yang mereka ni mempunyai kitab. Mempunyai kitab apa? Iaitu kitab Taurat ada, dan juga kitab Injil. Jadi sama ada mereka ni Kristian ataupun mereka ni Yahudi. Tetapi apa yang berlaku ialah mereka semua ni telah mengubah kitab-kitab mereka ni. Maknanya kitab Taurat ada tapi telah diubah. Kitab Injil ada tapi telah diubah. So yang asli dah tak ada lagi. Yang asli betul-betul yang diturunkan kepada Nabi Isa, yang diturunkan kepada Nabi Musa, dah tak ada lah, kerana dirubah oleh inilah pendeta-pendeta mereka, ulama-ulama mereka dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bila utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diutuskan kepada mereka semua ni. Sama ada kepada musyrik, sama ada kepada orang-orang ahli kitab. Jadi sebelum suara tak keluar. Sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka ahli kitab ke musyrik ke kira tak jelas lah. Tak tahu betul, tak tahu salah kan. Tak ada orang yang nak ceritakan. Jadi kemudian Allah Taala utuskan apa? Utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila utuskan Nabi Muhammad dengan Al-Qurannya, maka Nabi Muhammad ini adalah menjadi bayyinah. Quran itu adalah menjadi bayyinah. Apa? Bayyinah apa? Iaitu memberi penjelasan, memberi keterangan, memberi hujah bahawa ini adalah betul, ini adalah salah. Apa yang awak semua ni, iaitu orang musyrik ni pegang, apa yang dipegang oleh orang-orang ahli kitab ni, semua tu adalah salah dah. Sekarang kamu semua kena terima Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ni adalah al-bayyinah. Quran yang turun kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu adalah al-bayyinah. Jadi sepatutnya mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itulah Allah Taala sebut dalam surah ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Terus-teruslah dia kata orang kafir itu lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina. Mereka ini berterusan. Munfakkina ni maknanya zailina. Zailina. Apa ni? Zailina
maknanya tidak hilang, gitu kan, tidak hilang daripada apa yang mereka berada di atasnya. Maknanya mereka tu tak tinggalkan ajaran sesat mereka tu sehinggalah lam yakunil lazina kafaru, sehinggalah datang kepada mereka bayinah. Jadi Allah nak ceritakan bahawa bila datang bayinah ni, sekarang ni kamu sekarang ni nak ikut tak nak ikut, terpulang kepada kamu sekarang nak ikut tak nak ikut. Jadi siapakah yang dikatakan bayinah tu? Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasul yang datang kepada mereka tu, dan yang datang daripada Allah, artinya ialah yang datang membawa hujah-hujah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yatlu suhufan mutahharah, yang membacakan kitab-kitab yang suci. Iaitu kalau Nabi kita SAW membawa Quran lah. Jadi sekarang ini dan Rasul dah datang dah. Kamu nak percaya tak nak percaya lagi? Jadi Allah fiha kutubun qayyimah. Allah Taala kata di dalamnya ada kutubun qayyimah. Qayyimah maknanya mustaqimah. Jadi dalam Quran tu ada maktubun, kata tertulis segala benda yang mana yang betul. Tak ada yang tak betul. Kutubun qayyimah. Fiha kutubun maksudnya maktubun. Jadi wama tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Allah Taala ulang lagi. Orang-orang musyrik, orang-orang ahli kitab ini, kemudiannya ini adalah merupakan tasliyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat yang keempat ni, iaitu nak memberi khabar gembira kan. Khabar gembira kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa orang kafir itu mereka ni tak berpecah, tak terbelah. Wama tafarraqa, mereka itu tak belah. Tak belah ni belah dua kan, ada yang itu jadi pengikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ada yang terus kekal dan degil nak ikut juga ajaran Kristian mereka, Yahudi mereka tu. Jadi sebab tu, jadi bila Allah Taala cerita benda ni, jadi maknanya wahai Muhammad, jangan kisah sangatlah. Memang mereka ni akan berpecah dua. Tak semua akan ikut kamu, tak semua akan ikut Islam. Jadi ada yang ikut Islam, alhamdulillah. Ada yang terus juga dengan degilnya, dengan juhudnya, dengan Allah Taala sebut juhudnya, dengan degil, dengan egonya kan. Tetap juga mereka tu nak berpegang kepada kitab mereka tu. Jadi Allah Taala kata, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Sedangkan waw ini menurut kebanyakan ulama kata waw itu adalah wawul hal. Wawul hal tu maknanya waw sedangkan, gitu. Sedangkan dalam keadaan apa? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan menyeru kepada benda yang lain. Nabi menyuruh apa? Tak, Nabi menyuruh ya'budullah, liya'budullah, li tu supaya ya'budullah, supaya mereka ni sembah Allah, tak, bukan sembah lain ke, tak. Bukan bawa kepada sembah syaitan ke, sembah berhala, tak. Mereka dah sebelum daripada ni dah sembah Allah dah. Mereka tu ahli kitab kan. Tapi Nabi Muhammad datang untuk mengajak mereka sembah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dan supaya mukhlisin maknanya bersih. Tak adalah bercampur-campur kan. Sembah dengan Jesusnya, sembah dengan ni ke Mary ke, semua tak ada. Sembah Allah. Tapi nak mengajakkan sembah Allah yang esa, yang mukhlisina, bersih, tak nak sembah benda-benda lain lagi. Mukhlisina lahuddin hunafa. Kemudian tu hunafa ni arti apa? Maknanya ikut apa yang telah dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dulu. Hunafa, bersihkan diri, dan juga ikut kepada apa yang akan dibawa oleh Nabi Muhammad apabila dia datang, sebagaimana yang disebutkan di dalam Taurat dan juga dalam Injil. Semua tu dah disebut dah, tapi mereka tu degil, mereka dah ubah dah kan. Dan kemudian tu mereka diajak apa? Wa yuqimus solah, ajak dirikan sembahyang, dan kemudian wa yu'tuz zakah. Ada benda lain ke yang pelik-pelik sangat yang menyebabkan mereka ni tak nak ikut? Jadi mereka yang tak nak ikut tu daripada Kristian dan juga Yahudi tu sebenarnya mereka ni degil. Jadi oleh kerana itulah maka jangan sedihlah wahai Muhammad, wa zalika dinul qayyimah. Agama kamu ni, agama yang kamu bawa ni adalah agama yang benar. Kemudian innal ladzina kafaru. Jadi Allah Taala selepas daripada itu isytiharkan orang kafir ni, tak kiralah mereka daripada mana kan, daripada ahli kitab ke, min ahli kitab wal musyrikin, ataupun mereka ni orang musyrik ke, kalaulah mereka ni tak nak beriman, jagakan mereka ni fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka akan berada dalam neraka dan mereka akan kekal dalam tu, dalam neraka jahannam dan kekal dalam tu. Jadi Allah Ta'ala dah declare, Allah Ta'ala dah isytiharkan ni, hai orang kafir semua, kalau kamu ni tak nak beriman kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sedangkan kitab-kitab kamu dulu memang menyuruh kamu ni ikut Nabi Muhammad SAW, maka tempat kamu adalah di neraka. Jadi Allah isytiharkan. Nak macam mana kan, dah mereka tak nak ikut kan. Siapa yang tak nak ikut kan. Jadi sebab itulah kita sekarang ni kena apa kan, tanggungjawab kita lah pada hari ni, iaitu kena memberi bayyinah.
Bayinah ni artinya ialah kena menjelaskan, kena menceritakan dengan jelas, kena menampakkan kan. Bayin ni. Bayinah tu artinya terang, clear, nampak kan. Tak ada lagi selubung-selubung, tak ada bela-bela, tak ada. Semua tu kena nampak. Jadi tugas kita lah untuk menampakkan kepada semua orang, sama ada mereka ni musyrik ataupun mereka ni ahli kitab. Ulaikahum syarrul bariyah. Dahsyat lagi. Allah Ta'ala kata, tak adalah yang melata di atas muka bumi ni, ialah bariyah, manusia yang duduk atas muka bumi ni, tak ada yang lebih jahat lagi daripada orang-orang yang tidak mahu beriman ni. Tak kira mereka ahli kitab ke mereka ni kan. Jadi nampak tak bahawa dahsyatnya hukuman Allah Ta'ala kepada mereka ni. Sebutan Allah, label Allah Ta'ala letakkan kepada mereka ni. Kalaulah orang yang tak nak beriman, mereka adalah syarrul bariyah. Tapi sebaliknya, kalau mereka ni beriman, beramal soleh, innal ladzina amanu wa amilus solihat, beriman, beramal soleh, maka Allah Ta'ala labelkan mereka dengan sebaik-baiknya, iaitu apa? Ulaikahum khairul bariyah. Jadi kita ada dua sekarang ni, syarrul bariyah, sejahat-jahat, dan kemudian khairu, sebaik-baik. Jadi manusia ni sebenarnya yang menentukan mereka baik dan juga jahat ni, syarru dan juga khairu ni ialah pada iman dan juga amal soleh mereka. Kalau mereka tak nak beriman, mereka adalah syarrul bariyah. Kalau mereka ni beriman dan beramal soleh, mereka adalah khairul bariyah. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan kita ni dari golongan orang-orang yang khairul bariyah dan menjauhkan kita waliyazubillah dari menjadi orang-orang yang syarrul bariyah. Setakat itu saja pagi ni. Insya-Allah jumpa lagi di dalam sesi seterusnya, insya-Allah muka surat 599. Moga-moga kita akan dapat tamatkan insya-Allah mushaf kita, tadabbur mushaf kita ni dalam beberapa hari lagi insya-Allah. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk like, subscribe dan sebagainya insya-Allah, dan hantar link ni kepada semua sahabat-sahabat kita di mana saja insya-Allah, dalam WhatsApp sahabat-sahabat semua, dalam grup sahabat-sahabat semua, dalam Telegram sahabat-sahabat semua. Insya-Allah moga-moga orang lain dapat manfaat daripada sesi kita pada setiap pagi ini insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.